Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam pembahasan kita Manzumah Aqidatul Awam, dan kita masuk pada bait yang ke-9, berbincang berkenaan dengan sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Dan kita dah masuk pada sifat ma'ani yang ketiga, iaitu sam'un. Sam'un. Qala al-muallifu rahimahullah, faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Kalau boleh hafal bait ni, hafal. Kalau boleh hafal ni, kita dah baru 9 bait 2 hari. Masa boleh hafal kot, sambil naik motor, yang ikhwah, sambil naik bah sebentar nak pergi ke Masjid Azhar Habib Omar, kan? Malam ni boleh hafal kot 9 bait. Lepas tu esok kelas lagi, tambah lagi 2-3 bait, tambah lagi. Habis kelas 50 bait dah orang balak lah. 57 bait pun tak banyak mana. Pokoknya ada 2-3 bait matan-matan yang kita hafal. Jadi bila-bila masa saja kalau kita orang minta mengajak, tak bawa kitab tak apa. Terus main-main apa dia? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Lepas tu bahas tu je. Sejam. 150. Kan? 150. Bahas tentang bismillahirrahmanirrahim tu boleh tak masuk dalam syair? Khilaful aula tu apa dia, Imam Bajuri kata apa semua kali. Lepas tu bismillah tu pula Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu tak bahas lagi Allah tu apa dia? Allah tu kata Syekh Ali Jumaah adalah isim bagi Allah Ta'ala yang sangat cantik. Dan bahasa Arab ni bahasa yang sangat jamak manik. Kerana Allah kalau dibuang satu-satu huruf, semua kembali kepada Allah. Alif lam lam ha, Allah. Allah Ta'ala. Buang alif jadi lillah, Allah Ta'ala juga. Buang lam lahu, Allah Ta'ala juga. Buang lam lagi hu, Allah Ta'ala juga. Semua balik pada Allah. Nampak? Ni lebihnya kalimah Allah tadi. Kalau bahasa orang putih, God. G-O-D, God. Jadi apa lepas tu? Buang G, O. Apa dia O? Buang O, D terus. D minta apa D? Lagi teruknya, tengok. Sebagian orang sebut, kenapa apa ni maksudnya dia panggil God? Kalau diterbalikkan jadi dog. God terbalik jadi dog tu. Jadi Tuhan ni anjing ya sebenarnya. Dan penghinaan pada nama Allah Ta'ala. Baik. Mana nama Allah, pada nama Tuhan lah. Bukan God tu Allah Ta'ala. Ada Tuhan ni apa? Baik. Sam'un. Sama' ada 7 matalib. Sama' pun ada 7 juga tuntutan. Yang pertama, kita beriktikad kata sama' itu ada pada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah itu maha mendengar. Sifat dengar tu ada bagi Allah. Kemudian sifat dengar tersebut qadim. Yang kedua. Yang ketiga, sifat dengar itu baqin. Maksudnya yang kekal, tidak ada akhir. Kemudian yang keempat, sifat dengar itu adalah mukhalafah dengan, tidak berbeza dengan pendengaran yang ada pada kita. Kemudian sifat dengar tersebut tidak ada yang menjadikan sifat tersebut. Dan sifat dengar tadi adalah satu. Tidak berbilang-bilang sifat tersebut. Dan kemudian sifat mendengar bagi Allah Ta'ala ini, ta'aluk dia yang ketujuh, ta'aluk dia adalah pada semua benda yang mawjudat. Benda yang wujud. Sama ada benda tu zat ataupun saut. Benda tu sama ada zat ataupun suara. Kita boleh dengar suara, tapi zat kita tak dengar. Ada orang dengar bunyi kursi ni. Ni bunyi. Bunyi ni saut. Saut sebab apa? Sebab belaga tangan dengan kursi. Baik, kalau kita duduk saja, tak bunyi apa? Boleh dengar tak kursi di tengah bercakap? Tak dengar kita. Allah mendengar semua benda tersebut. Nampak tak? Allah bukan mendengar saut saja, zat pun Allah tak dengar. Boleh. Jadi, bila kita faham, sifat qudrah ta'alluq pada mumkinat. Sifat iradah ta'alluq pada mumkinat. Sifat sama' ta'alluq pada benda mawjudat. Mawjudat. Gitu. Baik, basar. Basar juga ada 7 tuntutan. Macam yang sebelum ni juga. Cuma ta'alluqnya pada sama juga macam sifat sama'. Sama macam sifat sama', iaitu bijami'il mawjudat. Ta'alluq pada sifat mawjudat. Jadi sama macam tadi lah. Ulang balik itu ya. Yang ke sifat yang seterusnya, sifatul hayah. Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatun. Sifat hayah bagi Allah ada 6. Dia tak 7. Hal lain semua 7.
kecuali sifat hayah saja ada 6. Baik, kita baca. Yang pertama kita beriktiqad mengatakan bahawa Allah itu hidup. Jadi sifat hidup bagi Allah itu ada. Yang kedua, sifat hidup bagi Allah tu qadimah. Yang ketiga, sifat hidup bagi Allah tu baqiyah. Yang keempat, sifat hidup bagi Allah berbeza dengan hidup bagi kita. Kerana hidup bagi kita ada permulaan dan ada akhir. Tak. Allah tidak ada begitu. Dan kita pula hidup mesti ada nyawa. Kena ada roh. Roh keluar pada badan, mati itu pada kita. Tak. Kena ada oksigen. Ya Allah tak ada perlukan gitu. Tak perlu semua benda tu. Dan kemudian sifat hidup bagi Allah tidak ada yang menjadikan. Dan sifat hidup bagi Allah satu. Al-wahidah, wahidatun. Dan ada 6 ya lah. Dan ta'alluq ada sifat hidup. Sifat hayah ada ta'alluq tak? Tidak ada ta'alluq. Karena tu dia tidak ada panggil apa, dia 6 saja. Jadi sebab tu kalau orang tanya kita, kalau orang buat teka-teki kan, saya saja orang tanya buat main-main sama-sama kita lah kan. Cuba sebut balik. Dia kena, sebenarnya kita masalah pertama belajar azhar kurang ada muzakarah. Tu yang kurang. Yang mana kita duduk main di majlis ni. Kita tak ramai. Ramai ni. Biasalah kan. Banyak ni sikit lah. Dia ada bebek sikit daripada ramai tapi mai pekat-pekat tak bincang. Dia bebek kalau kita nak bagi ta'alluq ilmu, nak bagi ilmu kita ni gharis, tanam sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita kena balik bincang. Ataupun kita selalu cakap dengan orang. Balik-balik kita bincang balik kawan kita. Cuba ulang balik. Tuntutan yang kita kena ambil faham daripada sifat iradah. Jangan ikut turutan, tak ikut turutan. Sebab kalau ikut turutan kan kita jadi macam terprogram. Kalau orang tanya ni macam budak-budak kan. Kan budak-budak kalau orang tanya kan. Ni kalau ni pisang, ni apple. Pisang apple. Pisang apple, dia pun pisang apple. Pisang apple. Apple pisang. Dia pening hari. Ni pun pisang, ni apple pula. Dah gitu. Karena dia dah terprogram, dia kena ikut turutan. Nah. Sebab apa? Akal budak-budak. Tak nak, dia nak susun. Jadi kita akal orang tua-tua ni, kau boleh pergi ke belakang, pergi ke depan. Kalau orang tanya, ta'alluq bagi sifat kudrah apa dia? Mungkin. Dia jawab terus. Tak perlu nak kena ulang balik. Ada 7. Rencana 7 daripada mula tu berdiam. Betul lah sekali tu. Tak ingat. Dia nampak dah dalam otak tu tapi tak ingat. Jadi nak bagi ingat dia kena banyak tanya. Banyak bincang. Sambil-sambil sama-sama kita. Sama-sama kita kena bincang balik. InsyaAllah kalau kata habis hak ni saja pun, boleh yang ni pun, naknya kamu dah dapat lebih kurang 70% daripada perbahasan ilmu tauhid. 30% lagi nak kena tambah dalam bab istilah apa semua tu Dan kalau ulama-ulama baca pun, kita dah dapat nampak dah. Apa perbahasan yang dia nak bahaskan. Apa mewujudat, apa mungkinat. Dah faham dah? Yang penting apa dia? Muzakarah. Baik. Kemudian sifat ilmu lah. Sifat ilmu ada 7 juga tuntutan. Yang pertama kita beriktiqad kata ilmu itu bagi Allah Ta'ala wujud. Sifat ilmu tu wujud. Dan kemudian sifat ilmu tu qadim. Yang ketiga sifat ilmu tu baqi. Kemudian ilmu Allah Ta'ala berbeza dengan ilmu kita. Kerana ilmu kita ada permulaan, sebelum tu kita jahil. Dan baru kita tahu. Sebab tu Allah tidak disebut arif. Allah sebut alim. Alimun. Kenapa tak sebut arif? Kerana arif yasbiquhu jahlun. Arif ni biasanya dahulu dia, sebelum tu dia tak tahu, kemudian baru dia tahu. Sebab tu dipanggil arif. Sebab tu Allah tidak disebut sifatun arif. Sifatun ataupun dipanggil Allah arifun. Ya Allah tu arif. Allah tu alim. Kerana alim Allah bersama tidak semestinya didahulukan dengan jahil. Tak mesti. Dan kemudian tidak ada yang menjadikan sifat alim bagi Allah Ta'ala, ilmu tu. Kemudian sifat ilmu bagi Allah Ta'ala tu satu. Sifat tu satu. Dan kemudian ta'alluq ilmu apa dia? Semua. Ilmu ada 3. Mustahilat, wajibat, jaizat, mustahilat. 3 tu. Sebab ilmu ni mengetahui seluruh perkara. Sama ada perkara tu perkara wajib, ini berkaitan dengan zat Allah, maka Allah mengetahui tentang zat dia sendiri. Macam mana zat Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan ilmu. Kemudian
jaizat, perkara-perkara yang harus. Ya. Yang tu pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mustahilat pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui bahawa Allah tidak akan ada anak. Allah mengetahui Allah tidak ada isteri. Nah, sebab tu kadang-kadang ada orang bincang. Dia kadang orang ni dia otak dia benda yang sempurna bagi kita, mesti benda tu juga perlu daripada Allah. Tak semestinya. Nah, benda yang sempurna bagi kita, kadang-kadang benda tu adalah satu naqis bagi Allah. Contoh, kita kalau tak ada isteri, orang lelaki lah, kalau tak kahwin lagi, tak ada isteri lagi, hidup tak sempurna. Lepas kahwin, barulah sempurna sikit lah hidup tu. Sikit. Tak ada anak, tak sempurna juga. Kena ada anak pula, sempurna lagi sikit. Anak seorang tak jadi, 2 orang. Bini seorang tak cukup, dan sebagainya. Contoh kan. Jadi nak kena 2, 3 baru sempurna kan. Lepas tu pergi sempurna kan. Honeymoon kan, dia sempurna. Sebab kata lawa kan dia punya pantai. Baik, Allah SWT. Baik, kalau kata tu sempurna bagi makhluk. Baik, Allah Ta'ala, adakah sempurna bagi Allah kalau ada isteri, ada anak? Tak. Itu adalah satu naqis bagi Allah. Jadi tak sebenarnya sempurna bagi kita, itu adalah sempurna bagi Allah. Baik. Jadi takluk ilmu pada seluruh benda. Mustahilat, jaizat, wajibat. Dan kemudian sifat kalam. Sifat kalam pun ada 7 juga. Beza dia apa dia? Beza dia tak ada beza apa. Yang last sekali takluk dia ada seluruh perkara juga. Wajibat, jaizat dan mustahilat. Tengok. Dalil kalam Allah Ta'ala ni takluk dengan benda wajib. Bila Allah Ta'ala sebut Anallahu la ilaha illa ana. Itu dalil kata takluk sifat kalam tu dengan wajibat. Takluk sifat kalam dengan benda mustahilat, Allah Ta'ala sebut innallaha thalithu salatah. Itu pun takluk pada benda mustahil. Takluk sifat kalam pada benda jaiz, bila Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu sebab jaiz. Bagi Allah Ta'ala. Baik. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa kallamallahu Musa taklima, di sini dia kata bukanlah makna wa kallamallahu Musa taklima. Tadi Allah Ta'ala memulakan kalam selepas mana Allah Ta'ala diam. Jadi bila Allah wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Allah Musa, berbicara dengan Nabi Musa. Baik, adakah bermaksud sebelum tu Allah Ta'ala diam, lepas tu baru berbicara dengan Nabi Musa? Tak, bukan begitu. Baik. Ataupun bukanlah juga makna dia selepas Allah Ta'ala bercakap dengan Musa. Nabi Musa dah tak ada dah. Lepas Nabi Musa turun daripada gunung Tursina, adakah lepas tu Allah Ta'ala akan diam? Tak. Itu juga bukan makna dia. Jadi makna dia apa dia? Makna yang sebenar, annahu ta'ala bifadlihi adzala al-mani' an Musa alaihi salam. Yang maksud di sini wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala dengan keagungan Allah menghilangkan satu benda yang menghalang untuk Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala. Kalam nafsi Allah Ta'ala tersebut, kalam qadim Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mencipta kepada Nabi Musa satu pendengaran yang kekuatan yang mana boleh untuk Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim. Kemudian Allah Ta'ala halang pula dia untuk dengar. Lepas Nabi Musa dengar kalam tersebut, Allah Ta'ala tutup balik pendengaran tadi. Bukan Allah yang mendiamkan, ditutup pendengaran Musa untuk dengar kalam Allah. Baik. Baik, saya kita tanya pula. Habis tu Allah Ta'ala selalu bercakap lah. Kalam tu tak diam tu. Tak ada berhenti semua. Ini bukan tempat bincang kita. Ini bukan tempat perbincangan kita. Yang kita bincang ni Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalau berhenti, ada permulaan, ada hujung, itu sifat makhluk. Lepas tu Allah bercakap terus, tak ada titik. Titik makhluk cik weh. Tak ada titik. Ni bincang bab makhluk. Ni nak bincang macam mana? Cakap tak berhenti. Berhenti tu makhluk juga je. Kalau kata terus itu pun makhluk. Jadi tak ada bincang apa tadi. Tak ada bincang apa. Salah pada Allah Ta'ala. Sebab tu ulama jawab apa dah? Ni comel jawapan ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau orang tanya kita, ustazah tolong terang kat saya. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi maksudnya sebelum tu Allah Ta'ala tak cakap. Kemudian kallama. Waktu tu Nabi Musa pun bercakaplah dengan Allah. Maka Allah Ta'ala pun waktu tu
Terus daripada diam lama tak cakap. Cakap dengan Nabi Musa. Kemudian lepas tu Nabi Musa dah meninggal lama dah. 1000 tahun dah meninggal. Nabi Musa tak cakap dah lepas tu. Diam dah. Lepas turun Nabi Adam, Nabi Muhammad pula. Barulah turun pula kalam Allah. Quran habis dah. 30 juzuk. Lepas tu tak cakap dah ni. Betul pula dah. Jadi kita kata apa? Yang dimaksudkan wa kallam Allah Musa taklima, bukanlah maksudnya ada permulaan sebelum tu Allah Ta'ala tidak bercakap kemudian baru bercakap. Tidak. Allah Ta'ala mengangkat hijab pendengaran Nabi Allah Musa AS daripada mendengar kalam Allah. Bila diangkat hijab tersebut, mendengar terus kalam Allah. Kemudian dah habis dengar kalam tersebut, Allah Ta'ala tutup balik pendengaran tersebut. Maka akhirnya tidak dengar dah kalam tersebut. Bukan bermakna Allah berhenti cakap. Bukan bermakna Allah Ta'ala berhenti. Yang dihalang tu pendengaran Nabi Musa alaihi salam. Faham tak? Baik. Lalu Nabi Musa bila mana balik, disebut dalam hadis, dia kata apa? Dan hak ni pun dia kata, ini juga makna kalamuhu ta'ala di ahli jannah. Allah Ta'ala akan bercakap dengan ahli jannah nanti di syurga Allah Ta'ala. Moga kita termasuk di kalangan ahli syurga. Amin. Di ahli syurga pun Allah Ta'ala akan cakap dengan kita. Ada yang setiap hari mendengar kalam Allah Ta'ala. Siapa dihijab? Ada yang hanya mendengar, benar tak dengar kalam Allah Ta'ala? Adakah masuk waktu tu Allah Ta'ala diam? Tidak, Allah hijab pendengaran daripada kita semua. Jadi kita kena suka dengan kalam Allah Ta'ala, baru kita nak dengar kalam Allah Ta'ala ni. Kalau di dunia tak suka kalam Allah Ta'ala, tak suka Quran dan sebagainya, maka kita sebut tak dengar kalam Allah Ta'ala ni. Kemudian disebut dalam riwayat sebut apa? Dia kata di sini, Nabi Musa AS bila mana dia balik daripada munajat dengan Allah Ta'ala, maka dia tutup telinga. Tutup telinga. Kerana dia tak mampu dengar kalam makhluk. Isara indahu ka'akhbahi ma yakunu min aswatil bahaimil munakkarah. Kalau dia dengar kalam makhluk, dia balik-balik daripada Gunung Tursina, lepas dengar kalam Allah, dia tak boleh nak dengar orang bercakap. Sebab dia dengar orang bercakap ni, dia huduh nak mampus. Suara keluar pada mulut manusia ni macam suara binatang. Jadi tak boleh nak dengar. Pasal tutup telinga. Kenapa? Kerana manis lazatnya suara Allah. Lazat suara la ilaha illallah. Kalam Allah Ta'ala. Tidak bersuara. Kalam Allah Ta'ala tu sangat manis dan sangat lazat yang dia dengar, sampai dia tidak mampu untuk dengar kalam ni. Tutup telinga. Nampak tak? Falam yastati' sama'ahu bisababi ma dhaqa min al-lazzat alladhi yuhatu biha 'inda sama'i kalami man laysa kamithli syai'. Kerana terlalu lazat sangat mendengar kalam Allah. Baik. Dan waktu tu kata para ulama, sara yasma'u dabiban namlati sauda fi lailatil mudlim min masirati 10 farasiq. Dia boleh dengar waktu tu, dia pendengaran dia jadi terlalu kuat sampai dia boleh mendengar suara tapak kaki semut warna hitam dalam malam yang gelap. Semut jalan tu yang jauh semut dari 10 farsah. 10 farsah, satu farsah berapa kilometer? 3 kilometer. Dia lebih kurang 30, 40 kilometer. Semut 40 kilometer dia boleh dengar bunyi tapak semut. Bayangkan nak semut duduk tepi. Pasal tutup dia. Pendengaran waktu tu jadi terlalu kuat. Kuat dia punya kekuatan pendengaran tersebut. Sebab tu kita ni Allah Ta'ala bagi mahdud pendengaran kita ni. Padahal kalau lebih sangat frekuensi boleh pecah telinga kita. Mata kita pun mahdud, nampak kat dekat sekat had tertentu. Naik tempat lagi tinggi, kita nampak lagi jauh, tapi nampak lagi kecil. Itu. Mata kita bukan Superman. Boleh tengok ke dinding, nampak belakang. Tak. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab tersebut, inkishaful hijab tadi, maka kita akan nampak benda yang orang lain tak nampak. Tu yang wali-wali nampak tu. Nampak tak? Macam wali-wali kadang-kadang dia boleh tengok alam malakut, naik ke langit semua kali. Dia duduk di sini, tapi dia nampak alam-alam lain. Kenapa? Kerana ruh dia besar waktu tersebut. Bila ruh dia besar, ruh dia tu naik ke langit. Maka mata ruh dia tu yang tengok. Dan kemudian wajah Nabi Allah Musa AS juga bercahaya. Dan kemudian siapa tengok, kata ulama, akan buta mata. Siapa tengok muka Nabi Musa akan buta terus waktu tersebut. Fakana yamsahu ar-ra'i wajhahu mimma alayhi. Fayrudullahu alaihi basarahu fatabarqa. Kemudian Allah SWT Muhammad, akhirnya Allah Ta'ala Nabi Musa AS tabarqa. Tabarqa ni mana? Pakai burqa tu. Burqa tu. Bukan purdah, burqa.
Belah sini ya. Dia berukak tutup habis semua. Kerana terlalu bercahaya muka Nabi Allah Musa AS. Sampailah, kata riwayat, sampai wafat. Sampai Nabi Musa wafat dalam keadaan menutup muka. Karena kalau dibuka hijab tersebut, buta mata orang itu. Betul. Nampak tak? Ini kata hasil daripada apa ni? Wa kallama Allah Musa taklima. Itu saja. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus melihat Allah Taala ketika mana? Isra dan Mi'raj. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW bila balik tidak seperti mana Nabi Musa AS? Nampak kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hatta wajah Nabi, kekuatan Rasulullah juga rahmat kepada sekalian alam. Karena kalau kata Nabi SAW, Allah Ta'ala pancarkan cahaya tadi seperti Nabi Musa AS, maka ketika tersebut akan hilang sifat rahmat tu. Dia orang tak boleh tengok wajah Rasulullah. Orang tak boleh nak talazus dengan melihat Nabi SAW. Nampak tak? Dia melihat Nabi pun berahmat. Muamalah Nabi dengan itu berahmat. Cantik Nabi pun rahmat. Cahaya Nabi yang daripada wajah Nabi pun rahmat. Cahaya tadi tidak sampai buta mata orang. Orang tengok dia rahmat. Kalau Nabi Yusuf AS, orang perempuan tengok bala. Tengok comel sangat sampai kerak jari-jari ni sampai nak ajak berzina apa semua ni. Nabi Muhammad SAW lagi cantik daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa tak ada berlaku perkara tersebut? Kerana apa? Kerana rahmat. Perempuan tengok dengan pandangan cinta rahmat. Bukan dengan nafsu. Faham? Itu masalah. Itu kata Nabi SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Baik. Baik. Ada banyak benda yang bincang, tapi tak apalah. Ini semua masuk. Ta'aluk ada 3 pula. Ada ta'aluk inkishaf, ada ta'aluk ta'asur, atau ta'aluk ta'asir, ada ta'aluk dalalah. Ada ta'aluk inkishaf, dalalah, ta'aluk inkishaf semua ni dengan ta'aluk ta'asir. Ni nanti kita bincang ni dalam halaqah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.